Okay guys, kali ni saya nak buat video mengenai solar battery. Semua video saya dah buat berkenaan dengan solar panel, grid tie inverter, dan benda perkara-perkara lain lah. Saya dah touch semua. Bateri saja saya belum touch. Saya rasa perkara ni pun agak device ni pun agak penting. Alright, saya terus pergi kepada subjek. Okay, bateri. Solar bateri, boleh tak kita guna bateri kereta untuk solar bateri? Jawapannya boleh. Tetapi sesuai? Tidak sesuai. Sebab solar bateri kita menggunakan deep cycle battery, yang mana memang dihaskan untuk kegunaan solar, yang mana kita boleh dia boleh simpan charge tu untuk dalam kadar yang lama. Okey. Walaupun bateri kereta dia punya tujuan adalah supaya kita boleh draw amperage yang tinggi ataupun boleh mendapatkan kuasa elektrik tu dengan cepat. So itu untuk kereta. Jadi tidak sesuai untuk digunakan dalam solar, dan kita akan tengok dia punya voltage drop agak cepat. Okey, dan dia akan cepat kong. Right. Untuk solar ada beberapa jenis bateri. Tetapi bateri yang mudah kita dapat adalah bateri lead acid ataupun lead acid. Dia seal bateri sama macam bateri kita, ala-ala macam bateri kita, tapi dia bukan. Dan dipanggil deep cycle battery. Selain daripada tu ada lagi bermacam teknologi seperti lithium ion, yang mana agak mahal untuk kita beli. So yang affordable adalah seal lead battery. Okay, saya ambil contoh. Saya pergi ke Shopee ya. Saya ambil contoh di Shopee ada banyak jenis bateri, daripada GP, macam-macam brand lah yang ada. Semua orang masing-masing boleh choose mana yang nak. 100 12 volt, dan kita kena aware adalah berapa berapa hour serta berapa volt. Okey. Kalau yang kategori macam ni biasanya dalam 30 kilo saya rasa. So just imagine kalau kita ada bigger battery ataupun bateri yang lebih besar, so dia akan jadi lebih berat. Okey. Kebanyakannya perkara yang kita perlu ambil tahu adalah lebih tinggi hour bermaksud kapasiti dia lagi besar. Right? Lagi tinggi, lagi besar, dan supposedly dia akan jadi lagi mahal. Dan perkara penting dalam memilih bateri untuk solar panel adalah life cycle. Okay, so macam kebanyakan yang saya baca, especially untuk GP, brand GP yang saya lihat, dia claim life cycle dia adalah 290 kali. Ini bermaksud kita boleh menggunakan bateri ini at full charge. Kita dah charge penuh, dan kita boleh gunakan bateri ni sehingga dia habis. Maksudnya zero dah bateri tu, kita full discharge. Kita boleh guna dia sebanyak 290 kali. Kita panggil life cycle. Okay, so that means kalau kita full discharge, secara teorinya dalam ni spek dia kata 290 kali. Itu antara perkara yang penting. That means kita boleh guna 290 kali full discharge. Okay, seperti bateri-bateri yang lain yang saya tengok macam Photon Solar ni, saya tak dapat tak dapat baca lah, ataupun mungkin tak ditulis berapa life cycle dia. Jadi saya tak tahulah. Tetapi ada juga bateri-bateri lain yang saya agak sangsi, tetapi saya agak teringin nak membeli ataupun teringin nak mencuba, adalah bateri yang dia claim adalah 260 hour ni. Okay, MSB Ultra katanya, kan, brand. So ini saya tengok di Lazada. Okay, so bateri ni 260 hour at 12 volt. Okay, kita lihat di bawah apa dia kata. Dia kata 500 cycles, high cycle life, 500 cycle. Ini bermaksud kalau saya faham, ada 500 kali kita boleh
full discharge bateri ni. Bermaksud lebih daripada setahun, lebih daripada setahun lah kalau tiap-tiap hari kita discharge, full discharge. Okay, itu adalah specification dia lah. Kalau kat sini dia kata 230 mAh ataupun 230 Ah. Saya rasa yang ini misleading sebab kalau based on yang ini dia kata 260, dan kalau ikut gambar dia pun tak berapa clear. Tapi mungkin boleh confirmkan balik dengan seller kalau nak beli lah. I mean, right, so this is 260 Ah. Agak besar, dan saya rasa bateri ni agak berat. Kita boleh lihat mungkin ada beratnya di sini. Saya rasa mungkin around 70 kilo bateri ni. Dia tak ada bagi tahu, tapi saya imagine mungkin di dalam 70 kilo lah bateri ni. Range dia. Right, never mind. So itu basically berkenaan dengan bateri yang yang ada di di online lah, yang boleh saya share sikit dengan tuan-tuan semua. Tuan-tuan boleh tengok lah bateri ni di Shopee, Lazada dan sebagainya. Okay, so macam mana kita nak tahu keperluan kita bateri ni, sama ada kita perlukan 260 ampere ataupun 200 ampere, 100 ampere. Jadi itu semua pada saya terpulang kepada penggunaan kita. Kalau penggunaan kita rendah ataupun kita nak gunakan load kita rendah, kita boleh choose yang lebih kecil baterinya. Walaupun ada pengiraan dia yang tertentu untuk mengira sama ada kapasiti bateri ini sesuai tak dengan kegunaan kita. Right? Apa lagi yang kita perlu tahu? Bateri ni, trik bateri ni adalah tips, bukan trik. Tips bateri ni untuk dia tahan lama adalah kita jangan guna dia sampai 100% full discharge. Okay? Kebanyakan orang kata 50% at the safe side. Tapi ada juga yang kata kita hanya boleh guna 75% kalau kita nak guna bateri ni lama. Bayangkan kalau 70%, 75% atau 70% saja kita drain daripada kapasiti bateri ni, mungkin kita boleh expand dia daripada 500 cycle. Kalau dia kata 500 cycle, which is saya pun tak tahulah betul ke tidak, kerana GP pun claim hanya 290 cycle. Katakanlah dia boleh 300 cycle. 300 cycle kalau kita guna 75% mungkin boleh guna dalam 600 cycle ataupun 700 cycle. Okay, so 700 cycle mungkin boleh jadi berapa tahun? Jadi 2 tahun, 2 tahun lebih, 3 tahun mungkin kita boleh guna bateri 3 tahun. Just imagine saya tak suka menggunakan bateri sebab katakanlah dia rosak within 3 years, then we have to change the battery. So the cost of battery is pada masa ni adalah 1,750. Itu sekiranya kita beli satu bateri. Bayangkan kalau kita nak menggunakan bateri pada nak increase capacity bateri. So kita kena ada 2 ataupun 4 ataupun 6 ataupun 8 bateri. So cost tu akan bertambah tinggi. Betul? Kita akan dapat elektrik eksesif. Contohnya sekiranya kita produce eksesif elektrik, kita boleh storekan dia. Kelebihannya boleh storekan tenaga elektrik tu, solar tu kepada tenaga elektrik melalui bateri, dan kita boleh gunakan, betul. Tetapi cost maintenance bateri pun agak mahal. Okay, so terpulang pada masing-masing kalau nak try guna bateri. Right, sekarang persoalannya, berapa biji bateri ataupun berapa kapasiti bateri yang kita perlukan. Okey, saya ambil contoh. Okey, pengiraan paling mudah saya ambil contoh. Sekiranya kita menggunakan 300 watt dalam masa 1 jam. Okey, that means kita constant 300 watt bekalan elektrik kita guna di rumah 1 jam.
Okey, dan di rumah adalah 240 volt. Bayangkan 240 volt. Okey, saya ambil kalkulator ya. 300 watt bahagi dengan 240. It means that dia 1.25 amp yang kita guna pada 240 volt. Okey, ini mana 1.25 amp pada 240 volt. Okey, kita lihat bateri kita. Kalau katakan kita ada sebiji bateri ni 260 amp, 12 volt. 12 kali dengan 260. We have to cancel. Okey, 3120 watt. Dia dah tulis kat sini. Okey, total yang kita ada adalah 3120 watt. Bayangkan. Okey, yang tadi kalau ada 3000, maksudnya kalau kita gunakan 300 watt 1 jam di rumah kita, kita boleh menggunakan semua kapasiti bateri ni dalam masa lebih kurang 10 jam. Ini secara teori ya. Dalam masa 10 jam 300 watt adalah 3000 watt. Okey. So total bateri ni akan fully drain kalau kita guna constant 300 watt, so kita boleh guna dia selama 10 jam dan bateri akan fully drain. Dan selepas 200 kali 300 kali bateri ini akan kong. So macam mana itu adalah penggunaan pengiraan bateri. So untuk mengelakkan dia fully drain, kita perlu tambah lagi satu bateri. Katakan kita ada 2 biji bateri ni, kita sambungkan dia. Katakan kita boleh jadikan dia 12 volt 520 amp, atau kita boleh jadi 24 volt dan kekal dengan 260 amp hour. Okay, so that means kalau kita guna 300 watt, kita kekal dengan penggunaan 300 watt, kita guna selama 10 jam, kedua-dua bateri ni akan fully drain hanya pada 50% sahaja. Okay, itu 300 watt selama 10 jam, kita drain sebanyak 50% saja. Bagaimana nak jadikan dia hanya 75% dan tambah lagi bateri? So we have to tambah lagi bateri untuk pastikan bateri ni tidak fully drain. Okay, once kita tambah bateri, we have to understand as well, kita kena faham yang kita perlu charge bateri ni sehingga penuh juga. Okay, baik, macam mana nak charge bateri ni sehingga penuh? So kita perlukan solar panel. That's come dengan solar panel. Okay, so 260 amp kalau kita ada sebiji tak apa. Kalau kita ada 2 biji, kita ada 3 biji, 4 biji, sistem dia agak besar lah yang kita nak. Okay, bagaimana nak charge? Contohnya, dalam satu bateri ni, kan katakan kita perlu 3000 watt, 3120 watt untuk fully charge bateri ni. Means that kita perlu sistem solar panel yang boleh keluarkan 3000 watt untuk charge bateri ni. Means that kalau kita ada solar panel yang 300 watt, kan, rated at 300 watt, kita perlukan, ni secara teori, kita perlukan 10 biji untuk charge dia 3000 watt. Betul? 10 biji baru dapat 3000 watt. Okay, okay, itu per hour lah. Kita bayangkan satu panel yang rated at 300 watt sebenarnya boleh peak keluar voltage yang dia boleh harvest daripada matahari hanya 200 watt. Katakan 200 watt. Dan kita ada 5 panel. Okay? Katakan 5 panel. So kita ada 1000 watt pada peak lah. 1000 watt itu 1 jam dapat 1000 watt. Okay? 1 watt kilowatt hour. Untuk penuhkan ni kita perlu 3 jam at least. Matahari di Malaysia peak lebih kurang 3 jam dengan 4 jam, daripada pukul 11, 12, 1, 2. Itu biasanya. Kalau hujan dan kita dapat lagi drop tenaga solar. So
untuk 1000 kilowatt hour punya sistem solar panel boleh charge ni dalam masa 3 jam. Bayangkan itu satu bateri. Kalau kita ada 2 bateri dan kita perlukan 2 kilowatt hour punya sistem solar panel. So lagi banyak lah. Kalau katakan 300 watt boleh keluar 200 watt saja. Kita ada 5 biji baru 1000 watt. So maksud kita kena ada 10 biji. 10 biji baru boleh charge 2 biji bateri dalam masa 3 jam, dalam 4 jam macam tu. Dia fluctuation. Ini saya bagi estimation saja. So that kind of cost yang kita bercakap sekarang. So that's why buat masa ni saya tak rasa menggunakan bateri adalah salah satu daripada alternatif saya. Saya lebih suka menggunakan grid tie inverter yang bersaiz kecil saja untuk straight masuk ke dalam grid sistem saya. Jadi maintenance saya hanya ada pada wiring system, solar panel dan grid tie inverter. Tiada solar charge controller, tiada bateri. Right? Okay, saya rasa itu sahaja penerangan ataupun explanation saya berkenaan dengan bateri. Kalau ada siapa-siapa perlukan detail lagi berkenai perkara ni, boleh komen. Mungkin saya boleh buat video lagi mengenai yang lebih detail sekiranya perlu. Okay, so buat masa ni ini sahaja penerangan saya berkenaan bateri dan solar panel. Terima kasih. Tolong subscribe dan like video saya. Assalamualaikum.